Si Peng secara langsung di saluran 122 Astro dan MyTV, of course. TVS lah namanya Mazila Sigai. Betul. Apa khabar Mazila Sigai? Khabar Fit. Petang yang indah, petang yang cerah di Kuching. Betul. Memang kan macam a bit sejuk nak keadaan di Kuching, hujan. Suara itu cerah kepada suri-suri rumah yang nak apa kata plan untuk membasuh baju. This is the day, this is the time Mazila. Betul tu. Nak jemur baju, jemur lah jemur sekarang. Ikan kah nak yang bisnes jual ikan salai, ikan masin, okey. Alright, so guys, macam biasalah, kita ada 45 minit yang kita akan kongsikan dengan penonton kita yang berada dekat rumah. Guys, jangan tukar siaran sebab kita nak kongsikan benda yang viral dan of course kepada yang cintakan seni mempertahankan diri Mazila, especially seni silat. Hari itu kita akan bersama dengan orang yang layak dan patut untuk bersama dengan kita berborak mengenai dengan seni mempertahankan diri. Betul. Silat gayung. Okay. Pernah ke belajar silat gayung ni? Apa? Pernah kan? Kau pernah belajar silat gayung ke tak Tak pernah? pernah Mazila Sigai. Mandi pakai gayung ada. Tu semua orang pernah. Okey. Bersama kembali dalam Borak Si Peng bersama Zel dan Fir, dan untuk segmen kali ini kita akan menemu bual seorang setiausaha Persatuan Seni Silat Gayung Sarawak. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput Muhammad Hawar Hezazi bin Haji Utsman. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Hai, Okey, apa terima khabar? kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Muhammad Hawar Hezazi kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Borak Si Peng untuk kita lebih borak dengan dalam sikit mengenai dengan sejarah kewujudan seni silat gayung Sarawak. So kita nak bercerita mengenai dengan seni silat, kita nak bercerita dengan apa kata orang martial arts, seni mempertahankan diri yang sebenarnya perlu sebenarnya. Adakah kata bagi kita soalan pertama kami kepada kita Tuan Hawar, adakah perlu sebenarnya untuk seseorang tu mempelajari at least asas seni mempertahankan diri sebenarnya? Terima kasih pada pengacara pada hari itulah. Jadi kita nanggar dari segi kata orang apakah kepentingan silat tu. Sebenarnya kita sebagai seorang manusia tu kita perlukan perlindungan kan. Jadi kita betul. berjalan di sini-sini ke, kita nak kita nak berjalan seorang-seorang kan, kita ada keyakinan apabila kita boleh ada sesuatu yang kita simpan dalam diri kita. Contohnya kita berhadapan dengan orang yang merompak ke apakah kan. Jadi kita at least kata orang si dapat nak menangkap perompak sekurang-kurangnya kita boleh melarikan diri aja. Macam ni lah. Betul. Kira macam menyelamatkan diri sendirilah. Yes. Betul. Tujuannya Defend adalah diri untuk sendiri. mempertahankan diri. Betul. Alright, okay. So dekat kita tanggal lah dekat dunia tu memang bermacam-macam jenis seni mempertahankan diri. Tapi mun kita nak cerita dekat Malaysia, dekat Sarawak, antara yang famous sebenarnya memang silat, of course. Silat merupakan kata orang our local martial arts yang sebenarnya memang terkenal dekat seluruh dunia, sehingga kan dalam acara-acara sukan tamasya dunia pun silat ada diterapkan, dijadikan sebagai satu sukan sport. Okay. So sekarang tu silat pun macam-macam jenis, macam-macam jenis perguruan. So hari tu kita nak bercakap pasal Persatuan Seni Silat Gayung Sarawak. Mungkin kita Tuan Hawar boleh ceritakan sedikit mengenai dengan asal usul macam ni kewujudan seni silat gayung tu sebenarnya. Nama famous. Kami yang tahu tu. Silat gayung. Ya, macam pertubuhan, kami betulkan sikit lah, namanya Pertubuhan Silat Seni Gayung Sarawak lah. Okay, nyatu ditubuh secara rasminya pada 12 Oktober 2008 di bawah Registrar of Society dengan nama asalnya adalah Pertubuhan Silat Seni Gayung Kuching. Okay, pada tahun 2018 tu berlaku pindaan perlembagaan yang menyebabkan namanya ditukar menjadi Pertubuhan Silat Seni Gayung Sarawak. Dah sampai
mengikut dalam Register of Society dah lebih daripada 6 bahagian maka boleh menubuh kepada Sarawak. Jadi kalau kita lihat Susu Galo, silat gayung tu sebenarnya bukan bermula di Sarawak. Silat gayung tu famous kalinya bermula di Semenanjung Malaysia lah. Dan diasaskan dan dicipta oleh Allahyarham Maha Guru Datuk Mio Abdul Rahman bin Daeng Uda Muhammad Hashim. Nya tu adalah daripada keturunan Daeng Kuning yang nama asal tempat satu daerah di Perak yang namanya Air Kuning, Taiping. Jadi neneknya tu kata kita kat bahasa kita neneknya tu orang yang terkenal, jadinya menurunkan silat tu daripada satu ke satu hinggalah kepada Datuk Maha Guru tadi. Jadi silat silat tu nya adalah kalau dalam Malaysia tu lah, kalau kita lihat sejarahnya yang lama, silat seni gayung adalah satu pertubuhan yang silat yang pertama berdaftar di dalam Malaysia. Malaysia hari tu bulan tu Malaysia kita menubuhkan Malaysia bulan 16 September 1993. Bulan depan gayung tu terus tertubuh menjadi satu pertubuhan silat. Jadinya adalah satu silat yang kata orang yang berorganisasi pada awal permulaannya dah start berorganisasi. Itulah sedikit sejarahnya lah. Betul. Dah bertapak sekian lama sebenarnya. Apa yang membezakan seni silat gayung tu dengan seni silat yang lain-lain? Okey, kalau kita lihat perbezaan silat seni gayung tu dalam semua silat tu lebih kurang sama aja. Kita belajar tumbuk, kita belajar menyepak. Semuanya basicnya adalah sama. Tetapi silat gayung tu beza disebabkannya ada banyak struktur yang macam menjadi pendukung pada silat tersebut. Contohnya macam silat seni gayung tu, kita lihat hanya silat aja kata kita ada kompleks lagi. Di bawahnya ada dua lagi badan yang besar yang mendukung silat seni gayung itu, iaitu kita panggil Majlis Guru Latih dan juga dipanggil Lembaga Beradat. Jadinya asingkan dua egek perkara yang untuk mendukung satu silat itu tadi. Jadi dalam silat gayung tu kita nak beza dengan silat lain, tu pelajarannya kata orang dah tersusun. Dari peringkat 1, peringkat 2, 3, 4, 5 sampailah peringkat ke-20. Okey. Jadinya bezanya memang dari segi kata orang pemakaiannya pun agak berbeza dengan orang lain. Orang lain pakai baju silat dengan lengkap macam ni, kami orang ada pakai tanjak kaki dengan slow. Bunga pun sama lah. Dalam silat gayung kita ada bunga sebab kita tu macam lebih pentingkan close combat contact kerja lah. Kita hanya diajar close combat contact kerja. Macam kita dalam silat gayung, masalah kita fair masuk itu silat gayung. Okey, tahap pertama yang fair akan belajar ke tumbuk dulu. Kita belajar tumbuk dulu. Best juga. Esok hari kita akan belajar sepak kerja dulu. Jadi kita masuk ke peringkat seterusnya, tumbuk tadi kita tambah lagi dengan tangkis. Contohlah. Tapi mungkin contoh yang ialah kami tu umur dah masuk 32. Baru pun contoh baru nak start, boleh ke? Badan dah keras tu. Masih boleh lah. Keras lagi bagus. Takut kata orang ialah kata orang naklah peribahasa melentur rebung biar ada buluh mungkin lebih kecil. Takut kami supan pula. Takut masuk ke pertubuhan kita. Belum cuba, belum tahu Fir. Kami kena tumbang oleh pesilat-silat nembiak tak kah? Tidak kami. Tapi masih boleh lah. Masih boleh lah. Memang saya ada had umur lah. Macam kita masuk hari tu, kita dah kata kita badan kita tu buluh. Bung kita mau kurang pakai buluh kan lagi sakit pada rebung. Yalah, tapi takut. Yalah kami tu kata nak yalah badan keras, nak urat keras sebenarnya. Betul kadang yalah. Mun Mazela masuk mungkin boleh. Mazela mungkin boleh. Ini memang kan umpat memang bagus. Yalah, mun Mazela masuk kami mau nolong aja. Macam mana penerimaan kaum wanita dengan seni silat gayung tu? Alang-alang dah menyentuh isu wanita masuk seni belajar seni silat gayung tu. Tapi kita jangan jawab itu. Kita kawal jawab lepas tu sebab kita nak berehat sekejap. Alright, okay. So guys, jangan di sini. Kita akan kembali lepas tu borak teh si Peng.
Alright guys, kembali dalam Borak Teh Si Peng. Masih lagi kita bersama dengan Muhammad Khawar Hezazi bin Haji Uthman, Setiausaha Pertubuhan Seni Silat Gayong Sarawak. Hari itu best special sikit. Kita nak belajar sikit mengenai dengan seni mempertahankan silat gayong tu. Okey, tadi Mazela ada nanya sebelum kita break tadi mengenai dengan penglibatan wanita dalam seni silat. So nak tanya dengan Khawar. Mun contohlah Mazela tadi pandai tiba-tiba terbuka hati nak belajar silat. Bolehkah, kawan? Tuan? Boleh, saya masalah. Lagi bagus. Kau minat kan, Mazela? Ingin kan nak belajar silat, Mazela? Berminat, tapi tunggulah kalau dah free kan. So, sekarang ni pun busy. Tapi orang Madah, mun nak macam silat tu, seni batan diri tu, stamina mau kuat, Mazela. Tahu aku nak naik tangga pun mampus. Don't judge me by its cover. Macam mana penerimaan kaum wanita dalam seni silat gayong tu? Mungkin Encik Khawar boleh ceritakan sedikit. Salah satu keistimewaan dalam wanita dalam silat seni gayung tu, kita sebenarnya perempuan berbanding dengan lelaki masuknya si banyak kata orang kerenah berbanding dengan lelaki lah kalau masuk. Contohnya kalau perempuan masuk, kita akan ajarnya 3 step untuk mempertahankan diri. Jadi perempuan tu kita ajar lebih advance lagi. Kalau lelaki kita ajarlah buah yang panjang atau orang dah. Dan perempuan tu kita berinya keistimewaan sebab kita tahu perempuan pun fizikalnya mungkin ada lemah sikit, mungkinlah ada lemah sikit pada lelaki. Jadi disebabkannya dia ajar 3 step saja, tapi vital step yang boleh menyelamatkan dirinya. Dan perempuan tu berbanding dengan lelaki, perempuan kita akan ajar senjata dulu. Kita akan ajar pelajaran senjata dulu. Contohnya pelajaran senjata yang ada di tubuh badan, macam pen, kita ajar. Berbanding dengan lelaki, perlu melalui proses sangat panjang. Lelaki lah. So untuk lelaki ada sedikit tough lah ni. Yes, betul. Banyak level. Mun kami nak belajar macam silibus wanita boleh kah? Boleh. Melainkan kita jadi juruhati boleh. Bang kami takut ni gila apa kata orang, takut kami ni ampus gila kelak. Takut si kongang kata orang. Kami tu adalah slow learner mun pat-pat macam tu. Okey. So kita tanya dengan Tuan Khawar lah. Okey. So sekarang tu pertubuhan seni silat gayong Sarawak ini pun secara niatnya ada berapa orang ahli sebenarnya? Secara keseluruhan itu. Secara keseluruhannya lah, kalau kita lihat dari sejak tarikh penubuhannya, iaitu daripada 2008 sampailah kini itu, kita dah ada lebih kurang dalam 4,786 orang ahli dari seluruh Sarawak. Daripada Kuching sampailah ke Limbang. Meluas yang pun kata orang coverage ya. Memangnya meluas. Sebab kita dulu bermula dengan satu je gelanggang, iaitu di Taman Malihah. Kita mulai daripada 2002 dan sekarang kita ada lebih dalam 35 gelanggang di seluruh Sarawak. Daripada Kuching sampailah ke Miri. Dulu kita cuma ada 12 orang ahli, sekarang kita ada 4,786 orang ahli lah. Dahsyat dah. Baik. Dalam masa 22 kurang daripada 25 tahun dah boleh meluas sebesar memang satu pencapaian yang bagus dan penerimaan yang positif daripada orang Sarawak kita, which is good lah. Betul. Mak bapak je yang main peranan lah. Macam ni mau jadi ahli, mungkin ada syarat-syarat tertentu untuk jadi ahli dalam Persatuan Seni Silat Gayong Sarawak. Ataupun yang terbuka macam ni aja, and siapa-siapa boleh apply. Semua boleh apply. Cik kira apa bangsa kita, cik kira agama kita, bahasa yang dipertuturkan. Asalkan kita anak Sarawak saja, kita boleh masuk silat seni gayung. Sebabnya terbuka. Dan walaupun kata orang non-Muslim susahlah masuk silat. Tapi dalam silat gayung kita ada kata orang pengecualian untuk orang yang non-Muslim. Kita terima. Sebab kita tu satu Sarawak. Tapi memang adalah yang bukan semestinya berbangsa Melayu aja. Adakah yang macam masa Iban kan berdayuh kan dalam pertubuhan seni silat gayung? Adakah? Macam kami madang kita lah, macam one of my guru latih punya perempuan nya adalah seorang berbangsa Iban daripada Song Kapit, namanya Claudia Effie.
Kita ada juga yang Cina. Kita ada juga jurulatih yang berbangsa Cina. Yang mengajar silat gayung tu. Oi, dah Jadi meluas sikit kan lah. punya. Betul. Boleh masuklah Mazela. Boleh lah. Sama-sama lah kita masuk, Fir. Kau duduk tetap dah tuan Khawar. Kau suka dengan aku Mazela. Aduh, okey. So mungkin kata orang sebagai salah seorang yang berpengaruh di dalam pertubuhan seni silat gayung Sarawak tu, mungkin apakah pencapaian yang ingin dicapaikan oleh pertubuhan seni silat gayung Sarawak di masa yang akan datang, mungkin selepas pandemik? Mungkin ialah akan ada menghantar kata orang atlet, kami boleh ungkap sebagai atlet lah, pesilat lah, atlet temu pesilat untuk ke mana-mana pertandingan kah di masa akan datang tu, Tuan? Mengikut KPI kita yang telah kita mesyuaratkan, kita sebenarnya ada jangka masa panjang, matlamat jangka masa panjang yang kita nak capai. Tapi sebabkan oleh pandemik tu, banyak kita pun matlamat tu macam tergendala lah. Salah satunya adalah kita nak memperbanyakkan lagi ahli sehingga ke 10,000 orang. Target kita 10,000 orang. Kita nak perbanyakkan. Dan mengikut tahun lepas, kalau ikutkan tahun lepas, kita dah hampir-hampir menghantar 3 orang atlet kita, atlet remaja, ke peringkat kebangsaan. Munnya menang di peringkat kebangsaan ya, nya akan mewakili Malaysia di peringkat dunia. Oh, I see. Mungkin ada ketika pandemik, mungkin banyak program yang terpaksa diberhentikan ataupun terpaksa slow down. Dan kita almost masuk fasa endemik. Mungkin Persatuan Seni Silat Gayung ada melakukan apa-apa event in the future? Dalam masa yang terdekat tu kita dah rancang untuk memperhebatkan lagi promosi kita lah. Untuk kita memperbanyakkan lagi gelanggang-gelanggang kita, sebab KPI kita adalah untuk mencapai menjelang tahun 2030 kita ada 50 ke 60 gelanggang lah di seluruh Sarawak tu lah. Kita nak kita ada perancangan kita lah. Betul. Jadi kita nak lahirkan lebih banyak lagi atlet yang boleh mewakili Sarawak, bahkan mewakili Malaysia pada masa akan datang. Betul. Kita tu sekarang menumpukan kepada pembangunan remaja kita. Kita mau remaja kita ada sesuatu untuk dia bergantung. Bukannya hanya bermain dengan gadget saja. Betul. Sebab seni silat tu kadang-kadang bukan hanya untuk mempertahankan diri. Ini adalah, boleh katakan, it's a lifestyle sebenarnya. Betul. It's a lifestyle untuk, betul kata Tuan Khawar tu. Daripada duduk main gadget, jajak sampai kata orang penin ayung balak, bagus. Kita mengeluarkan peluh. Sambil-sambil boleh merapatkan silaturahim. Berkenalan dengan satu sama lainnya yang penting sebenarnya. Ia adalah penting. Sebab ialah kami tu mun Mazela join, kami join. Ya. Betul lah. Sebelum kita berakhir dengan Tuan Khawar, mungkin ada sepatah dua kata, mungkin ada kata-kata yang kita nak sampaikan kepada penonton, mungkin kepada ahli-ahli, kepada sesiapa je yang menonton tu. Kami buka peluang. Terima kasihlah kami ucapkan kepada TV Sarawak di atas kesudian untuk menjemput kami lah. Jadi di situ kami nak menyeru kepada anak-anak muda di luar, termasuklah yang kurang muda pun boleh juga. Jadi kita nak menyeru semua untuk kita bersilat lah, demi untuk kata orang melestarikan budaya kita lah. Betul, supaya warisan kita tu si mati disiajak, dan warisan kita tu diperturunkan. Kalau hari tu hanya 10 kita perturunkan, kepada generasi yang akan datang pun 10 juga, supaya si matilah di satu-satu tempat lah. Dan kami juga nak minta boleh kita like lah aktiviti-aktiviti gayung di Sarawak, di YouTube kita ada saluran YouTube, kita ada Facebook yang boleh dilawati. Di sini kami orang akan meletakkan semua apa-apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan daripada Kuching sehinggalah kepada Miri. Kita akan laporkan semua aktiviti di sia-sia. Kita boleh lihat perkembangan lah seni gayung Sarawak lah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab silat tu adalah legacy sebenarnya. Warisan yang dapat kita nak noktahkan. Kita terus perjuangkan sebenarnya. Okey. So terima kasih kepada Tuan Muhammad Khawar Hezazi kerana sudi meluangkan masa, wakil daripada Pertubuhan Seni Silat Gayung Sarawak, dan kita ucapkan semoga terus sukses Tuan, semoga terus berjaya
mendidik anak-anak muda dengan terus lebih berjaya dengan Pertubuhan Seni Silat Gayong Sarawak. Okey. So guys, tu aja untuk hari tu. Esok hari kita akan kembali seperti biasa dalam Borak Teh Si Peng. Ingat, stay safe, jaga SOP. InsyaAllah kita boleh ke fasa keempat selamat lagi. Alright. Okey, bye-bye guys. Assalamualaikum. Jumpa esok hari. Borak Teh Si Peng. Ramainya yang ingkar PKP, banyak